Bagi selamat dan salam sejahtera bersama dengan saya, Ray Robin, dan ini rancangan BIS Malaysia untuk edisi hari ini 14 Jun 2019. 30 minit kita bersama bermula 6 hingga 6.30 minit petang. Seperti biasa, kami akan bawakan perkembangan ekonomi dari semasa ke semasa dan kita juga akan mulakan BIS Malaysia dengan perkembangan ekonomi dalam bentuk berita ini. Seramai 28 kaki tangan dari Express Link Sdn Bhd ERL dan anak syarikatnya iaitu ERL Maintenance Support Sdn Bhd EMAS akan ke Arab Saudi bagi menyokong operasi Al-Mashhar Al-Mugaddasah. Makkah Metro sempena musim haji tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Normah Muhammad Noor, 2019 adalah tahun ke-8 bagi syarikat terbabit menyediakan sokongan operasi kepada Makkah Metro bagi mengendalikan operasi laluan. Kesemua kaki tangan ERL yang dipinjamkan ini akan menggalas pelbagai tugas, antaranya sebagai timbalan pengurus stesen, master stesen dan ejen bilik kawalan stesen. Ketika ini, 10 kaki tangan awal telah berlepas ke Arab Saudi pada 31 Mei lepas dan selebihnya akan bertolak dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Kamaruddin Jaafar berkata, pihaknya berbangga kerana sekali lagi ERL diberi kepercayaan bagi menyediakan kaki tangan sokongan operasi untuk musim haji tahun ini. Makkah Metro merupakan laluan rel yang menghubungkan Tanah Suci Arafah, Muzdalifah dan juga Mina dan hanya beroperasi selama 7 hari setahun semasa minggu kemuncak musim haji. Baik, kita beralih pula ke laporan ekonomi yang selanjutnya. Petroleum Nasional Berhad Petronas melalui Petronas Dagangan Berhad PDB menawarkan perkhidmatan mengisi minyak bergerak yang pertama di Malaysia, dikenali sebagai ROVR. Pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif PDB, Datuk Seri Said Zainal Abidin Said Muhammad Tahir berkata, perkhidmatan ROVR menerima maklum balas positif daripada pelanggan B2B dan PDB bersedia untuk meneroka pasaran yang lebih luas lagi. Menurut beliau, truk mengisi minyak ROVR dijamin selamat dan diperakui untuk penghantaran dan pengeluaran minyak mematuhi keperluan ketat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dan pengawal selian. Semua truk ROVR dilengkapi dengan sensor untuk memantau maklumat penting dan mengekalkan keselamatan operasi sepanjang tempoh perkhidmatan. Barisan jentera ROVR terdiri daripada sebuah truk berkapasiti 4,000 liter dan 3 truk 11,000 liter untuk pelanggan komersial. Baik, seterusnya kita beralih pula ke laporan ekonomi yang selanjutnya. Negara mencatat peningkatan pelaburan langsung asing FDI yang diluluskan untuk semua sektor pada kadar 73.4% kepada 29.3 bilion bagi suku pertama tahun ini berbanding 16.9 bilion ringgit tempoh yang sama tahun lalu. Kementerian Kewangan menerusi kenyataannya berkata perkembangan positif itu membuktikan Malaysia menikmati manfaat berterusan daripada peralihan perdagangan dan pelaburan kesan dari Perang Dagang Amerika dan China. Ia disokong jumlah FDI yang diluluskan untuk seluruh tahun 2018 meningkat 48% kepada 80.5 bilion berbanding 54.5 bilion ringgit pada tahun 2017. Prestasi baik pada suku pertama tahun ini disumbang peningkatan pelaburan dalam sektor pembuatan sebanyak 127% kepada 20.2 bilion daripada 8.9 bilion ringgit tahun lepas. Daripada jumlah itu, pelaburan bernilai 20.2 bilion berkenaan 11.5 bilion dari Amerika Syarikat, 4.4 bilion dari China dan 2.2 bilion dari Singapura. Manakala pertumbuhan pengeluaran perindustrian bagi bulan April 2019 telah meningkat pada kadar tertinggi dalam tempoh 6 bulan semasa kadar inflasi kekal rendah dan stabil. Perkembangan positif itu memberi petunjuk keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku kedua tahun 2019 dan dijangka tumbuh dengan sihat. Baik, kita terus ke laporan yang terakhir untuk edisi hari ini. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar negara KDNK negara diunjur pada 4.5% tahun ini dipacu perbelanjaan pengguna yang kukuh dan kepelbagaian ekspor. Ketua Strategi Pasaran Asia Tenggara HSBC James Cheo berkata, perbelanjaan pengguna yang positif mencerminkan pasaran buruh dan pertumbuhan gaji negara yang kukuh. Consumption growth in Malaysia is still extremely strong. Really, the labour market is tight, wages are rising, and so the consumption is extremely strong, and it's going to be the main power or engine of growth for Malaysian economy. And also in terms of the export side of things, it's still fairly diversified, resilient, and so far it has been fairly resilient against the earlier rounds of tariffs. So we think that in general, Malaysia's economy is still more resilient than what most people think.
Pelaburan langsung asing FDI katanya mampu rancak semula pada separuh kedua tahun ini disokong projek infrastruktur yang sedang berjalan. Seterusnya meneruskan momentum sama pada tahun depan. Perbankan swasta HSBC turut mengunjurkan pertumbuhan KDNK bagi tahun depan berada pada 4.3%. Baik, itu antara berita ataupun laporan ekonomi yang telah kami sediakan untuk anda sebagai pembuka tirai BIS Malaysia untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa, kami akan bawakan untuk anda slot Bual BIS. Dan kali ini kita akan bawakan kepada anda keselamatan siber, implikasi kepada negara. Akan kami bawakan untuk anda kemudian nanti. Terus setia bersama kami dalam rancangan BIS Malaysia. Boleh, ada masa lagi. Orang cakap kesilapan paling besar yang ramai orang buat is bila habis dia graduate, masuk kerja, the first thing mereka buat adalah beli kereta. Okay. Tak salah beli kereta, tapi dia jadi masalah bila installment kereta tu hampir separuh daripada gaji bulanan kita. So kalau lepas tu nak cuba beli rumah, memang tak boleh. Okay. So priority tu kena jaga. So belilah kereta murah second hand cash ke dulu. Mungkin kena bayar lebih sikit repair dengan maintenance, tapi takkan seteruk kereta baru lah dari segi kejatuhan harga. And then last sekali, always remember, normally, selepas 10 tahun, kereta yang dah beli 100,000 ni, value dia akan jatuh pergi 30,000. Rumah biasanya yang beli 100,000, hari ni, lepas 10 tahun akan naik pergi 200. So, kita nak beli benda yang boleh naik harga sampai 200 ataupun nak beli benda yang akan jatuh harga ke 30,000. So, pilihan tu di tangan kita. Terima kasih untuk anda yang setia bersama kami dalam rancangan BIS Malaysia. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju menjadikan dunia semakin bersambung dan tiada sempadan. Kebergantungan terhadap komputer mengakibatkan kemunculan jenayah siber secara besar-besaran yang memanipulasikan data dan informasi bagi mencapai objektif mereka. Malaysia juga berkemungkinan akan mengalami kerugian yang banyak disebabkan ancaman siber ini. Dan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Microsoft dan firma perunding Amerika Syarikat Frost & Sullivan, organisasi besar di negara ini boleh menanggung kerugian sehingga 92.1 juta ringgit. Semuanya akan kami kongsikan bersama dengan tetamu di studio berkenaan dengan topik kita, keselamatan siber, implikasi kepada negara, bersama dengan pengurusi Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia ataupun PIKOM, iaitu Saudara Ganesh Kumar Bangah. Seketika nanti, terus setia bersama kami dalam BIS Malaysia. Sudah pasti ini merupakan topik yang cukup penting juga kerana kita juga pada waktu ini sedang melangkah dari penggunaan konvensional ataupun fizikal kepada alam maya. Dan ini juga memberikan satu pengetahuan yang penting untuk kita sebagai pengguna cyber ataupun pengguna internet secara amnya. Terus kita bersama ataupun bawakan kepada anda Saudara Ganesh Kumar Bangah. Terima kasih Encik Ganesh kerana bersama kami di BIS Malaysia untuk waktu ini. Baik kita nak mulakan terlebih dahulu berkenaan dengan cyber security ini kerana ini merupakan salah satu topik yang berat. Mungkin kita boleh katakan juga sesuatu yang penting, tapi pada masa sama mempunyai mesej yang tersendiri. Kalau kita lihat, tentunya kalau kita buat carian di laman sesawang seperti Google dan sebagainya, di situ ada diberikan definisi apa itu cyber security dan sebagainya. Namun bagi tafsiran dunia IT ini sendiri, ataupun Encik Ganesh mungkin sesuai boleh berikan penerangan apa itu sebenarnya cyber security. Sure. Teknologi telah melumpuri ke dalam semua aspek kehidupan kami sekarang. Daripada bukan saja daripada segi komputer, tapi iPad, mobile phone, and today even smartphone. So semua device-device dalam rumah kami juga telah disambung kepada internet. So dengan sambungan itu, para pencuri kalau pada masa dulu perlu memasuk rumah dari segi fizikal, sekarang dia boleh mencuri maklumat kami daripada dalam alam maya melalui internet. So teknologi cyber security sebenarnya adalah teknologi yang dapat mengatasi, membendung dan mengawal jenayah cyber. So in simple terms, to prevent people from stealing your information dan juga mendapatkan perkara yang buruk berlaku ke dalam perniagaan kita juga. Ini merupakan salah satu mungkin definisi yang dapat kita ringkaskan ataupun kita jadikan sebagai contoh. Mereka yang mempunyai kuasa ataupun berhak mempunyai tanggungjawab untuk menghalang jenayah-jenayah cyber ataupun itulah cyber security. Sebenarnya teknologi yang dapat menghalang
jenayah-jenayah cyber. Kalau di alam fizikal mungkin boleh dikenali sebagai polis. Yes. Tapi kalau di alam maya itu adalah dikenali teknologi. Ataupun cyber security. Baik, kalau kita lihat nilai sumbangan sektor ICT kepada KDNK negara serta prospek tahun ini, mungkin Encik Ganesh boleh terangkan. Dan kita tahu sekarang ini juga Malaysia merupakan salah satu negara yang terus menuju ke arah IR 4.0. Bagaimana? So pada tahun 2017, industri ICT telah menyumbang 247.1 bilion kepada KDNK negara. Dan ini dibagikan kepada produk domestik kasar, ICT dan juga non-ICT. So non-ICT adalah contohnya e-commerce. Okey. So penjualan melalui internet juga termasuk dalam KDNKK tapi non-ICT. Untuk ICT, KDNK telah naik dan telah mencatatkan sumbangan GDP sebanyak 105.7 bilion pada tahun lepas, dan kenaikan tersebut adalah 7.8% setahun daripada tahun 2010 hingga 2017. Dan pada tahun 2018 dianggarkan mencecah 192 bilion ringgit. Okey. Dengan adanya angka yang Encik Ganesh katakan tadi, ada peningkatan yang drastik berlaku dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahawa kita juga sebagai rakyat Malaysia ataupun pengguna sudah beralih daripada pembelian secara fizikal ataupun konvensional di premis dengan pembelian secara dalam talian ataupun e-commerce, e-dagang dan sebagainya. Dan ini sudah pasti membuka satu ruang kepada penjenayah cyber untuk mengambil kesempatan mereka, mengambil keuntungan mereka di sebalik transaksi. Mereka berjaya mungkin mengambil maklumat peribadi pengguna ataupun si pembeli itu sendiri. Kalau kita lihat, ini merupakan salah satu perkara yang amat merisaukan juga, dan tentunya mereka ada plot-plot sendiri, tujuan mereka sendiri sudah pasti untuk mendapat keuntungan. Kalau kita lihat sekarang ini seperti yang berlaku seperti scammer dan juga banyak lagi format-format jenis yang dilakukan oleh penjenayah cyber pada waktu ini. Mungkin Encik Ganesh boleh terangkan antara pendekatanlah yang sering kali berlaku pada waktu ini. So ada beberapa pendekatan. Sebenarnya ada 4 pendekatan yang paling popular pertamalah spamming, iaitu menghantar iklan ke dalam email kami untuk mendapat maklumat peribadi. Itu saya sering kali kena jadi mangsa juga ni. Phishing, iaitu laman web sah ada laman web yang bukan sah, di mana memujuk mangsa untuk memasukkan password contohnya ataupun maklumat peribadi untuk mencuri maklumat tersebut. Yang ketiga adalah pop-up. Kadang-kadang kita pergi dalam website, kita dapat pop-up. Dan pop-up tersebut juga meminta maklumat daripada kami. Dan kalau kami tak sedar, kami masukkan maklumat tersebut, maklumat tersebut boleh dicuri. Dan keempat adalah hacking, di mana para pencuri ini memasuk dalam komputer kami dan mencuri maklumat ataupun mengubah maklumat dalam komputer kami. Maksudnya kalau kita mungkin dapat disimpulkan, kalau hacking ini tanpa kita sedar, penjenayah boleh masuk dalam komputer ataupun data kita. Tapi kalau yang sebelum itu yang Encik Ganesh katakan tadi, lebih banyak berlaku kalau ia menyebabkan perkara itu berlaku di depan mata dan kita sendiri yang memasukkan data seperti mana yang diminta oleh penjenayah cyber itu. Mungkin ini juga disebabkan kesedaran kita yang kurang, tak tahu perkembangannya, tak tahu ia merupakan salah satu muslihat ataupun perkara yang dilakukan penjenayah. Kadang-kadang kita tak sedar, kita masukkan password dalam website yang tidak sah ini dan dia akan mencuri password kami dan menggunakan password tersebut untuk masuk dalam komputer kami juga. Itu perkara yang sering kali berlaku juga ataupun kenapa kita terperangkap jadi mangsa pada waktu ini. Dan melihat situasi ini, melihat perkara ini yang sudah pasti menjadi serius ataupun tentunya perlu diberikan perhatian kepada pengguna, bagaimana caranya orang ramai ataupun organisasi korporat untuk kita membenteras gejala ini ataupun jenayah cyber yang berlaku? Boleh berlaku di mana-mana saja ataupun bila-bila masa saja? So terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan oleh individu dan syarikat. Yang pertama adalah dasar dan prosedur yang jelas perlu ada di syarikat, di mana prosedur tersebut boleh menggariskan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil oleh pengguna-pengguna teknologi digital ini. Contohnya kalau kita gunakan Gmail,
kita boleh onkan two-factor authentication. Okey. Right, so two-factor authentication means that bila kita masuk Gmail, dia akan minta password kita dan juga hantar kod kepada mobile phone kami. Dan kod itu diperlukan untuk memasukkan Gmail. Okey. So kalau orang ada password kita saja, tak boleh masuk Gmail, dia kena ada mobile phone kami. So that's two-factor authentication. Itu ada di Malaysia? Ataupun Ada di Malaysia. pada waktu ini boleh diguna? Ada di Malaysia. Ya. Okey. Kerana selalunya kalau two-factor authentication ini selalu kalau kita akan berhadapan dengan kemudahan ini apabila membuat transaksi menggunakan PIN yang dihantar ke mobile phone dan sebagainya. Tapi bukan saja transaksi, email kami juga boleh menggunakan two-factor authentication. So kalau kita gunakan Gmail ataupun Outlook, two-factor authentication ini kita boleh on-kan. Dan kalau kita boleh on-kan, terus dia akan minta mobile phone kami untuk memasukkan kod dan kod tu diperlukan untuk mengakses email kami. Okey, Encik Gianis, antara data-data yang mungkin juga sulit untuk kita kongsikan ataupun penjana sering kali nak tahu. Salah satunya sudah pasti keterlaluan. Kalau alamat email itu adakah alamat email bukan confidential. So alamat email tidak boleh digunakan untuk masuk dalam email kami. Tapi kalau dia mendapat alamat email dan dia hantar pelbagai jenis email, spam, iklan dan sebagainya, bagaimana? Ya, tapi kalau sesiapa boleh menghantarkan iklan kepada kami, tapi kami perlu sedar bahawa iklan tu meminta password kita dan iklan tu ada sah ataupun tidak sah. So biasanya contohnya daripada URL kami dapat tahu. Right, kalau Maybank to you, dia kata dia Maybank to you, tapi bukan daripada www.maybanktoyou.com.my. So it's not Maybank to you. Itu juga yang mungkin menjadi kerisauan pada waktu ini kerana laman webnya semua sama. Tapi sebenarnya kalau kita tengok laman websitenya lain daripada yang asal. So itu adalah phishing. Itu phishing. Okey. Satu yang juga kita perlu tahu sebagai pengguna ataupun anda yang seringkali melakukan transaksi secara dalam talian, itu antara perkara yang patut kita tahu. Baik, kita akan sambung topik kita selepas ini bersama dengan Saudara Ganesh. Dan ke mana-mana terus setia bersama kami dalam rancangan BIS Malaysia. Baik, kembali bersama kami dalam rancangan BIS Malaysia untuk edisi hari ini. Kita sambung terus bual bicara kita ataupun bual BIS keselamatan cyber, implikasi kepada negara. Kalau kita lihat di laman internet, sudah pasti banyak juga iklan yang akan kita terima berkenaan dengan bagaimana untuk menjadi seorang pengguna yang berhati-hati ataupun sentiasa berwaspada berkenaan dengan pelbagai isu-isu ataupun jenayah cyber seperti scammer, phishing dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu hasrat yang dilakukan oleh pihak PIKOM untuk memberikan mesej kepada pengguna bahawa perkara ini perlu diambil perhatian khususnya bagi pengguna kerana mereka lah yang menjadi sasaran kepada penjenayah cyber berkenaan dengan isu-isu ini. PIKOM pula bagaimana dalam memberikan mesej itu? Sure. So kami mempunyai beberapa program untuk menjana kesedaran tentang teknologi cyber security ini. Kami ada program kesedaran cyber pengarah. Ini untuk menangani pelbagai kes jenayah cyber di dalam sebuah syarikat. So pengarah syarikat perlu mempunyai kesedaran tersebut dahulu. Right? So kami ada program untuk memberi kesedaran kepada pengarah-pengarah syarikat dan pengarah-pengarah corporate. Right? Dan kami juga ada buat conference, iaitu cyber security conference yang akan dijalankan tak lama lagi juga. So ini adalah antara program-program kesedaran yang kami adakan sebagai persatuan ICT untuk menjana kesedaran. Bukan saja untuk corporate tapi juga untuk individu juga. Kalau untuk corporate itu bagaimana? Adakah PIKOM akan datang ke tempat mereka ataupun mereka yang datang ke PIKOM untuk mendapatkan macam kelas ke bengkel macam ni? Kami ada program, contohnya program kesedaran tersebut di mana dia akan datang ke PIKOM untuk mendapat kesedaran dan ini akan dilancarkan tak lama lagi. Tapi kami juga ada ahli-ahli yang membuat program-program sendiri dan juga datang ke office corporate tersebut untuk juga menolong. Ahli-ahli industri kami boleh menolong syarikat-syarikat tersebut juga. Dan untuk bagi individu sama juga, mereka akan datang ke PIKOM ataupun ada mungkin
dalam bentuk kelas dalam talian ke bengkel dalam online ke ataupun macam mana? Okey, untuk individu-individu kita belum buat lagi, tapi individu-individu boleh datang ke conference kami yang akan diadakan tak lama lagi. Okey, difahamkan pada 20 Jun ini Yes. Cyber Security Conference. Mungkin juga pada kesempatan kita berikan peluang pada Encik Ganesh untuk memberikan sedikit pengisiannya, bakal berlangsung di mana? Sure. So kami akan adakan persidangan keselamatan cyber ataupun Cyber Security Conference, dan maklumat tentang conference atau persidangan ini boleh didapat di website kami www.pcom.org.my. Dan terdapat link di sana, Future of Cyber Security Conference. Sebenarnya tim dia Catch Me If You Can. Catch Me, Dan sekarang ini dah ada 300 lebih orang yang dah berdaftar, di mana individu juga telah berdaftar untuk datang ke conference ini untuk mendapati lebih banyak maklumat tentang cyber security dan teknologi cyber security ini. Akan berlangsung sehari saja, 20 Jun? Sehari saja. Dan lokasinya di yang boleh anda saksikan pada waktu ini. Ini antara paparannya ataupun iklannya berkenaan Future of Cyber Security 2019. Catch Me If You Can. Itu temanya, berkenaan dengan kesedaran ataupun memberikan kesedaran berkenaan dengan cyber security kepada pengguna secara amnya. Baik, kalau penglibatan PCOM ini sudah pasti kita dapat lihat mereka begitu aktif, atau PCOM sendiri sudah aktif dalam memberikan mesej kesedaran. Sure. Kerjasama dengan agensi-agensi pula bagaimana dengan agensi yang terlibat seperti SKMM dengan Security Malaysia? Sure. Itu pula bagaimana? So sebenarnya conference ini ataupun persidangan ini diadakan bersama dengan pihak agensi-agensi tersebut. So sebenarnya ini adalah satu public-private partnership di mana government agencies yang terlibat dalam cyber security ini, contohnya Cyber Security Malaysia, NACSA juga akan datang dan memberi taklimat semasa persidangan tersebut juga. Satu peluang yang baik, anda boleh datang pada 20 Jun nanti untuk Cyber Security Conference. Satu lagi Encik Ganesh, mungkin kita berikan masa ini sebelum kita melaburkan tirai untuk berikan nasihat kepada pengguna. Antara taktik yang sering kali digunakan oleh penjenayah untuk mendapatkan maklumat peribadi, seperti mana dinyatakan tadi, mereka akan meminta untuk data ataupun password, email dan sebagainya. Tapi itu juga ramai yang tak tahu lagi cara-caranya. Kalau kita nak kenal pasti ini tidak benar. Ini taktik penjenayah. Bagaimana? So ada beberapa cara. Yang pertama, kalau phishing, kita tengoklah website dia. Kalau website dia nampak macam bukan Maybank Tu contohnya, tapi dia melamar untuk Maybank Tu, kita boleh tengokkan dia bukan Maybank Tu. Kenal pasti website dia. Yes. Pastikan website dia betul. Itu cara untuk memastikan dia bukan phishing. Yang kedua, yang tadi saya telah beritahu, pastikan menggunakan two-factor authentication. Yang ketiga adalah pastikan you update semua software-software dalam komputer. Pastikan perisian-perisian dalam komputer, iPad atau Apple adalah yang terkini. Kita sering kali tak mengupdatekan perisian tersebut, dan perisian tersebut mungkin perisian yang lama. So perisian yang lama tu mungkin ada holes, lubang-lubang di mana pencuri-pencuri maklumat ini boleh masuk. So pastikan semua perisian diupdatekan. Perisian ini bermaksud adakah seperti antivirus dan sebagainya? Bukan saja antivirus. Contohnya kita punya Apple iOS. Pastikan operating system, semua software yang kita guna, semua app yang kita guna, pastikan diupdate. Kemudian pastikan kita backup data kami. So kalau dia mencuri maklumat tersebut ataupun mengubah maklumat tersebut, kami ada backup. Baik. Encik Ganesh, bagi pula dengan kata laluan. Dalam kita membuat kata laluan, ada yang mereka nasihatkan untuk membuat kata laluan yang jangan yang senang untuk diteka ataupun penjenayah boleh tahu. Itu pula bagaimana? Mungkin ada tip untuk pemilihan kata laluan? So selalunya kalau kita tengok aplikasi tu, dia selalu suruh kita masukkan abjad dengan nombor, dengan abjad besar dengan kecil. Jangan senang sangat, jangan semua nombor ke semua abjad. So pastikan ada campuran abjad dengan nombor contohnya. Yang kedua, janganlah letak password tu, jangan tulis dan letak atas meja.
Okey. Sama juga orang akan tahu kan. Yeah. Dan mungkin juga kalau boleh kita nasihatkan janganlah guna nombor yang senang diteka seperti nombor kereta ke, nombor telefon ke yang senang untuk kita teka. Mungkin itu antara salah satu yang patut kita ambil tahu. Ataupun mungkin ada lagi lain nasihat yang mungkin kita boleh war-warkan kepada pengguna. Pastikan kalau syarikat-syarikat ataupun organisasi-organisasi yang agak besar, pastikan ada plan pengurusan tindak balas keselamatan cyber. Itu bagaimana, Encik Ganesh? So, maknanya CIO syarikat ataupun CISO syarikat sekarang ada term baru, CISO, Chief Information Security Officer, mempunyai plan pengurusan tindak balas cyber. Maknanya kalau ada serangan cyber, kita tahu bagaimana kami nak serang. Contohnya kalau rumah kami, kalau ada kebakaran, kita tahu mana nak lari. So sama untuk teknologi cyber ini ataupun dalam dunia maya ini, kalau kita diserang dengan serangan cyber, macam mana kami mengatasi serangan cyber tersebut. Okey. SO. Itu kalau di Malaysia ini sudah banyak syarikat yang menubuhkannya ada. Syarikat-syarikat besar sudah ada. Okey. Baik, itu antara syarikat kecil SME belum lagi. So perlu ada, kalau tak ada pastikan ada plan pengurusan ini. Okey. Baik, terima kasih Encik Ganesh untuk perkongsiannya berkenaan dengan keselamatan cyber, implikasi kepada negara. Satu perkongsian yang menarik dan juga penting untuk kita ketahui sebagai pengguna, terutamanya dalam penggunaan internet ini secara amnya. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan pada Encik Ganesh Kumar Brangah, Pengerusi Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia ataupun dikenali sebagai PIKOM. Terima kasih Encik Ganesh bersama kami dan terima kasih juga untuk anda penonton setia Bis Malaysia untuk edisi hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam hari yang berlainan dan juga waktu yang sama di My Freeview dan juga di TV1. Saya Redodin Salah Hormat dan kita jumpa lagi.